Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam program Bedah Buku Anjuran Batu Hikmah Smart. Pembedah buku kita pada hari ini adalah wakil daripada kelas 3 Umar. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan membedah satu buku yang bertajuk Nirnama. Baik, bila kita cakap berkenaan dengan bedah buku, first kali kita mesti akan tanya apakah maksud daripada tajuk dia sendiri. Okey, tajuk dia sendiri dalam kamus Dewan edisi keempat, Nir. Nir adalah tanpa ataupun tiada. Maknanya hari ini buku ni membawa maksud Nirnama ialah tiada nama, tanpa nama. Dan kenapa buku ni dinamakan Nirnama? Sebabnya watak utama yang kat sini ni adalah orang yang digelar Nirnama, walaupun nama dia lain, tapi waktu dia kena adventure mengembara dalam buku ni kan, dia menggunakan gelaran Nirnama. Dan kita lihat kat sini ni, yang kat sini ni adalah penjahat utama dia, iaitu Jagat Suci. Tapi ni macam last version dia lah. Sebab sebelum tu dia rupa dia adalah rupa manusia. Okay, jadi bila kita tengok lah dalam buku ni mempunyai sekitar 718 muka surat. 718 muka surat dengan 36 bab. Dan walaupun dengan 718 muka surat tu, buku dia memang sangat ringan. Boleh pegang macam ni je, tak berat pun. Okey, buku ni kalau kita tengok, kalau orang yang follow up apa yang Hilal Ashraf penulis buku ni buat, kita akan dapat tahu bahawa buku ni mempunyai dua version, iaitu version Rumi dan version Jawi. Okey, jadi first kali bila kita dah settle tentang bedah buku berkenaan dengan latar belakang buku ni, jadi kita akan tengok apa yang menyebabkan buku ni sampai sekarang masih lagi dibeli. Maksudnya buku ni diterbitkan bulan Oktober. Tak sampai bulan November dah 10,000 orang beli. Bukan 10 orang, 10,000 orang beli buku ni. Okey, sebenarnya buku ni mempunyai plot dan juga watak yang menarik, amat menarik. Okey, kalau kita tengoklah dalam buku ni, dia punya timeline adalah zaman Kesultanan Melayu Melaka. Tapi dalam buku ni digunakan nama yang lain. Okey, kalau kita tengoklah dalam buku ni, main character ataupun watak utama dia ni berasal daripada kerajaan Semutar Putih, kerajaan Melayu Melaka dalam cerita ni lah kan. Okey, di samping dia, orang yang bersama dengan dia adalah kerajaan Sekebun Serendah, iaitu Kelantan Terengganu, dan juga kerajaan Sarawak lah kan. Kerajaan negeri Sabah dalam buku ni termasuk dalam kerajaan Sarawak. Dan penjahat ni dia adalah pemerintah kepada kerajaan Indra Kayangan. Indra Kayangan macam kita tahulah, Peris Indra Kayangan kan. Tapi dalam buku ni dia letak kerajaan Indra Kayangan tu meliputi Perlis, Perak, Kedah dan Pulau Pinang. Okey, jadi bila kita tengok dalam buku ni, plot pertama dia ataupun bab pertama dia menerangkan ataupun menceritakan bagaimana Nirnama ni dia melawan anak buah kepada Jagat Suci. Kira dia melawan Bagok Durjana tu dekat wilayah ujung, dekat yang bertempat di Negeri Sembilan. Tapi dalam buku ni wilayah ujung adalah satu negeri yang besar. Okey, dekat situ yang jadi lawaknya sebabnya buku ni menyebut bahawa Bagok Durjana ni ditipu oleh budak umur 8 tahun. Sedangkan umur dia dah 30 lebih. Memang kata tua lah dalam buku tu kan. Tapi yang lawaknya, macam mana Bagok Durjana ni boleh kalah, boleh kena bunuh dengan Nirnama, sebabnya dia kena tipu dengan Nadim yang umur 8 tahun 9 tahun. Okey, tu ialah macam scene epic dalam buku ni yang pertama. Jadi bila kita tengok ke belakang, bila makin ke belakang, dia akan berjumpa dengan Cendana. Cendana ni adalah kiranya puteri Cahaya Bulan dalam buku ni, Puteri Cahaya Bulan gelaran dia. Tapi apa yang Nirnama tak tahu, ataupun Nirnama dapat tahu juga pada akhirnya, yang bahawa Cendana ni adalah puteri kepada pemerintah Sekebun Serendah. Dan boleh kita kata dalam buku ni memang digabungkan banyak watak-watak ataupun cerita-cerita Melayu lama
yang disebut oleh orang-orang tua kita digabungkan dalam buku ni, iaitu digabungkan mat jenin, digabungkan puteri sayang tubung, puteri sejinjang, digabungkan juga sultan-sultan ataupun perwira yang ada zaman dulu dalam buku ni. Okey, jadi itu yang pertama. Yang kedua, bila kita tengok dalam buku ni, watak utama dia ni berguru dengan seorang tok guru silat yang teramat padu lah, terhebat. Memang hebat kan. Kiranya gelaran tok guru dia tu adalah panglima ataupun laksamana utama kerajaan Semutar Seputih, iaitu nama dia Adiwaja. Dan Adiwaja dan Sultan Mansur, iaitu Sultan Semutar Putih waktu tu, dia berlawan ataupun bertarung dengan jagat suci dan berjaya memenjarakan jagat suci selama 3 dekad dalam penjara tu. Dan walau bagaimanapun, Adiwaja dalam pertarungan tu dia kehilangan mata, jadi buta dua-dua belah mata, dan dia kudung tangan. Dia ada kaki tinggal. Jadi disebabkan oleh tu, dia meminta kepada Sultan Mansur untuk dia berundur daripada jawatan sebagai laksamana utama dan bertapa, dia macam memencilkan diri ke sebuah gunung untuk melatih murid-murid yang akan melawan jagat suci. Kira macam dia nak cari pewaris lah kan. Okay, jadi kalau dalam cerita ni, Adiwaja ni dia mengambil 5 orang anak murid. Jangan silap lah, bukan 5 orang tu hang tua hang jebat, bukan. Tapi ada sikit nama yang sama, iaitu dalam cerita ni disebutkan nama yang pertama adalah Alauddin, yang kedua adalah Tuha, ketiga adalah Nirnamo ataupun nama lain dia tak boleh disebutkan lah, satgi spoiler teruk sangat kan. Okay, yang keempat adalah Jebat dan yang kelima adalah Kasturi. Okay, jadi kelima-lima orang ni dilatih oleh Adiwaja untuk menjadi pertahanan utama Kesultanan Semutar Putih, dengan Nirnamo adalah orang yang paling lama sekali belajar dengan dia, iaitu sekitar 20 tahun belajar dengan Nirnamo, belajar dengan Adiwaja, supaya dia dapat jadi orang yang paling penting dalam melawan jagat suci. Okey, bila kita kata latihan kan, macam kita tengok kan cerita apa-apa kan yang lawan-lawan kan, mesti dia akan dia punya latihan tu teruk sangat lah kan, teruk sampai ada yang nak mati. Dalam cerita ni pun sama, latihan tu memang sangat teruk. Tapi macam mana Nirnamo tu boleh tahan 20 tahun tu. Orang lain yang belajar dengan Adiwaja cuma 5 tahun 6 tahun lah, tak lama pun belajar. Tapi Nirnamo sampai 20 tahun belajar. Kenapa dia boleh tahan? Sebab Nirnamo ni dia ada dua, iaitu pertama dia nak tebus kesilapan dia yang menyebabkan jagat suci terlepas daripada penjara dia tu. Kan tadi dah sebut kan, Sultan Mansur Shah dengan Adiwaja dah penjarakan jagat suci dalam satu gunung. Tapi kesilapan yang disebabkan oleh Nirnamo dengan kawan dia tu, kawan waktu kecil dia tu, menyebabkan jagat suci terlepas dan jagat suci menghancurkan seluruh kampung dia. Dia membunuh seluruh kampung dia. Sampaikan daripada kampung tu, iaitu kampung Gapura, cuma Nirnamo seorang je tinggal. Jadi kita kata sebab pertama tu menebus kesilapan lah kan. Dan yang kedua adalah untuk dia menumbangkan jagat suci lah. Kayaknya berkait jugalah yang pertama tu. Tapi bila kita tengok, asalnya Nirnamo ni dia nak balas dendam. Dia nak balas dendam kepada jagat suci sebab bunuh seluruh keluarga dia dan seluruh kawan-kawan dia, seluruh kampung lah kita kata kan. Tapi bagaimana dengan dia menggantungkan pengharapan dia kepada Allah? Dalam cerita, menggantungkan pengharapan dia kepada Allah menyebabkan niat dendam dia tu dah hilang. Niat dendam dia hilang. Dan Adiwaja sebagai guru dia menanamkan dalam diri dia bahawa apa pun yang hang nak buat, gantungkan diri hang kepada Allah. Gantungkan diri hang kepada Allah. Jangan harap, jangan niat hang jangan kerana lain. Jangan niat hang kerana nak balas dendam, jangan kerana nak popular, jangan nak nama, nak harta. Tu bukan hang, dengan macam tu takkan berjaya. Buat benda tu kerana apa? Kita nak bantu agama Allah. Itulah pesanan dia kepada Nirnamo kan. Okey. Jadi watak dalam cerita ni sebenarnya berkait antara satu sama lain, iaitu Nirnamo ni, kita ambil perjalanan Nirnamo ni, first kali dia tumbangkan Bagok Durjana dekat wilayah ujung.
Bagok Durjana ni anak buah kepada Jagat Suci lah. Dan kedua, apa yang dia buat kedua, dia berjumpa dengan Tanggang. Tanggang biasa dengar nama kan. Tanggang yang disumpah jadi batu. Okey, dalam cerita ni pun disebut juga dia sumpah jadi batu, tapi Nirnama menolong dia dengan izin Allah. Tanggang tak jadi batu. Dan dalam cerita ni Tanggang nama full dia adalah Datuk Kaya Besar. Orang kaya besar Tanggang. Dan cerita ni memang disebut lah. Dan okey, lepas dia jumpa Bagok Durjana, dia jumpa Tanggang. Okey, lepas dia jumpa Tanggang, dia naik kapal Tanggang, dia pergi ke kerajaan Sarawak dan dia jumpa dengan seorang pemuda yang berangan-angan sangat tinggi, iaitu bernama Jenin. Bisa dengar kan? Jadi dalam cerita ni memang banyaklah watak-watak yang ada dalam cerita Melayu lama yang digabungkan dalam ni. First, Nadim yang dia jumpa waktu lawan dengan Bagok Durjana, yang tipu hidup-hidup Bagok Durjana sampai boleh mati tu. Dan kedua, dia jumpa Tanggang. Dan yang ketiga, dia jumpa Jenin. Okey, Jenin ni jumpa kat kerajaan Sarawak, dan hasil daripada macam-macam lah benda hak dia buat menyebabkan dia berjaya menyelamatkan kerajaan Sarawak daripada diambil oleh Jagat Suci. Dan selepas tu kerajaan Sarawak memeluk Islam waktu tu, dan diperintah oleh dua orang, iaitu kembar Puteri Sejinjang dan Puteri Santubong. Bisa dengar agak nama. Jadi sebenarnya banyaklah kisah yang ada kat situ. Cumanya waktu tu dia nak teman Cendana. Cendana ni orang yang dia jumpa dekat waktu pelabuhan dekat yang Tanggang ada tu. Jadi dia jumpa Cendana kat situ, dan Cendana ni sebenarnya nak menyertai sayembara Satih Pendekar. Sayembara Satih Pendekar ni adalah pertarungan yang melibatkan 100 orang pahlawan yang akan menentukan siapa yang terkuat di antara mereka. Jadi dalam cerita ni lepas Nirnama ni dah membantu kerajaan Sarawak, dia bergerak semula ke tanah Melayu, iaitu bergerak semula ke Semutar Putih untuk menolong sahabat sepenguruan dia tu, iaitu Laksamana Jebat, Laksamana Kasturi, Laksamana Utama Tuha. Okay. Jadi walaupun dalam tu disebutkan banyak cerita, tapi kita boleh ambil yang paling epic kita paling mendebarkan adalah waktu dia lawan dengan pemerintah Siam. Pemerintah Siam dengan Jagat Suci ni macam sekutu. Jadi dia kata untuk kita lawan Jagat Suci, bagi dia kalah, kita kena settlekan Raja Siam dulu. Jadi kat situ dia lawan lah dengan Raja Siam. Dan macam mana dia boleh pergi ke Siam dengan dia naik kedati ataupun pedati milik Pak Kaduk. Okey, dia katakan Pak Kaduk ni dia berjudi sabung ayam dengan Raja Siam, dan lepas tu kena tipu dan dia kena gadai seluruh harta dia dengan anak perempuan dia sebab tu lah. Okey, jadi Nirnama ni dia tumpang pedati Pak Kaduk. Jadi bila dia dapat tahu kata Pak Kaduk ni kena tipu dengan Raja Siam, dia pun terus lawan dengan Raja Siam tu, dan dengan bantuan Cendana dan juga 50 orang pendekar paling kuat daripada kerajaan Sekebun Serendah, dia lawan Raja Siam tu dan berjaya bunuh Raja Siam tu. Okey, jadi tu plan utama dia untuk pergi ke Siam, sebabnya dia nak kurangkan sekutu Jagat Suci. Dan selepas dia lawan dengan Jagat Suci tu, dia pun lawan dengan Raja Siam tu, dia pun balik semula ke tanah Melayu, ke Semenanjung Malaysia, untuk lawan dengan Jagat Suci dekat kawasan Indra Kayangan. Jadi bila dia lawan tu paling syok, paling seronok baca tu. Sebab apa? Macam-macam lah. Jagat Suci ni ada 5 jin yang boleh kawal kemudahan dia, boleh kawal kekuatan dia, boleh hantar dia pergi mana-mana kan. Okey. Sedangkan Nirnama ni tak ada apa pun. Cuma ada penggantungan kepada Allah, pengharapan kepada Allah untuk lawan dengan Jagat Suci. Dan dalam cerita ni dia bukan macam One Punch Man yang macam Saitama kuat seorang-seorang kan. Tak, dalam cerita ni dia membantu satu sama lain. Dan dalam buku ni bila kita tengok sampai lah, Jagat Suci berlawan dengan Alauddin, iaitu anak murid sulung kepada Adiwajah, dan juga Nirnama, anak murid terlama Adiwajah.
dan berjaya mengalahkan jagat suci dalam last form dia. Kayaknya macam super saiyan apa benda kan. Yang last kan. Yang paling kuat. Inilah apa rupa paling kuat dia. Dan apa Nirnama dan juga Alauddin kalahkan orang tu dalam keadaan apa cedera parah jugalah. Tak boleh lah apa lawan-lawan keluar tak ada luka apa, mesti kena ada luka kan. Jadi macam tu lah. Kayaknya cerita ni dia logik. Dia taklah logik sangat sebab apa agak tu sikit lah, macam ada kuasa, bukan ada kuasa, macam ada lah sikit macam power kan. Tapi dia taklah terlalu, tak masuk akal sampai jadi macam avatar hak boleh kawal elemen. Dia tak jadi gitu. Cumanya dia punya ni, dia macam apa latihan yang dia lalui tu, silat tanpa nama yang dia guna tu menyebabkan mereka boleh lawan orang, boleh buat satu tumbukan yang boleh menghancurkan rumah dengan satu tumbukan. Berlawan dengan jagat suci yang menggunakan jin. Jadi dia nampak macam seimbang lah kat situ kan. Okay, jadi rasa tak boleh lah spoiler banyak-banyak kan. Kena baca sendirian. RM75 untuk satu buku ni. Okay, boleh beli kat Hilal Ashraf lah kan. Boleh cari kat IG dia. Okay, jadi kalau kita nak tengok pengajaran yang kita boleh dapat dalam buku ni adalah, first kali, letakkan pengharapan kita ataupun penggantungan kita kepada Allah. Jangan sekali kita letak penggantungan kita pada orang lain. Jangan letak kepada pokok ke, jangan letak kepada oi tak ada elektrik mati aku ni panas ni. Tak ada, jangan buat gitu. Kita harapkan pada Allah sahaja. Kena selalu berbetul niat lah kan. Okay, itu yang pertama. Dan yang kedua, walau apa pun jadi, walaupun nampak macam apa yang halangan di hadapan kita tu terlalu besar sampai kita nak jatuh, sampai kita nak nak menyerah kalah kan, jangan putus asa. Sentiasa akan ada jalan, sentiasa akan ada bantuan daripada Allah. Jadi ana rasa tu cukup daripada ana melalui buku ni. Jadi ana sangat recommend lah untuk beli kan. Memang buku ni syok untuk dibaca. Dan dia pun ambil Melayu lama, kisah Melayu lama. Guna kerih, guna jarum dan sebagainya. Okey. Jadi itu saja pada ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada wakil daripada kelas 3 Umar atas pembedahan buku yang amat menarik sebentar tadi. Sampai di sini saja program kita pada hari ini. Diharapkan agar semua murid terhibur dan mendapat manfaat daripada pembedahan buku sebentar tadi. Sekian, terima kasih.